Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kumpulan kami hari ini akan membentangkan mengenai tajuk amang seksual terhadap kanak-kanak. Baik, sebelum tu saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Nur Hidayati binti Mahathar, I18203-126. Jadi, saya akan membentangkan mengenai pengenalan apa itu amang seksual. Baik, bukan ambang tapi amang. A-M-A-N-G. Jadi, menurut Kamus Dewan Bahasa, amang seksual ni adalah satu perbuatan ataupun ancaman yang sangat menggugatkan. Yang mana kalau menurut Akta Mahkamah ada termaktub pada Akta 14 dan 15 Undang-Undang Kesalahan, iaitu terbahagi pada dua, secara fizikal dan bukan fizikal. Okey, baik. Untuk secara fizikal, dia melibatkan seorang individu yang menyentuh mana-mana bahagian kanak-kanak tersebut dengan tujuan seksual. Dan bagi bukan seksual pula adalah mengeluarkan perkataan, membuat bunyi yang jelas dengan tujuan untuk seksual juga. Jadi ini dua contoh bagi amal seksual terhadap kanak-kanak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk dulu kepada punca berlakunya amalan sosial terhadap kanak-kanak. Yang pertama adalah pengetahuan agama yang lemah. Pengetahuan agama yang lemah dan kefahaman agama juga merupakan faktor dalaman yang mempengaruhi ibu bapa terlibat dalam kes penderaan fizikal kanak-kanak. Manusia dikurniakan oleh Allah dengan akal kini tidak lagi bertindak mengikut rasional. Tindak tanduk mereka tidak lagi bersandarkan akhlak tapi mengikut hawa nafsu. Hawa nafsu. Pendidikan agama ni, kurangnya pendidikan agama ni boleh menyebabkan ibu bapa hilang panduan dalam mengurus keluarga. Itu juga sekiranya jiwa tidak dipupuk dengan akhlak yang baik, maka mereka menjadi ketua keluarga yang hilang matlamat dan tidak mempunyai pegangan agama. Pendidikan agama juga jadi faktor terpenting dalam membentuk kepribadian seseorang. Seandainya ibu bapa ni dia cukup didikan agama, maka baiklah peribadi diri yang terhadap anak dan keluarga. Begitulah sebaliknya, apabila ibu bapa kurang didikan agama, maka mereka terdorong untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan agama, seperti melakukan penganiayaan dan kekejaman terhadap kanak-kanak. Amal sosial lah terhadap kanak-kanak. Yang kedua adalah masalah penagihan dan alkohol. Penagihan dadah dan alkohol. Faktor penagihan dadah oleh individu bukan ibu bapa juga menjurus berlakunya penderaan terhadap kanak-kanak. Perkara ini berlaku akibat daripada ketidakwarasan individu tersebut telah mengambil dadah atau arak. Hukum Islam sendiri telah mengharamkan pengambilan dadah dan arak ni sebabnya arak dan dadah ni memabukkan dan menghayalkan benda seseorang. Individu yang menggunakannya dia tak akan guna otak diorang ni dengan baik. Mereka akan bertindak luar kawalan ataupun luar batas, atau mungkin lebih daripada batas kemanusiaan. Salah satu kes yang berlaku di Malaysia, di mana seorang pegawai keselamatan ni dia memperkosa seorang kanak-kanak di pondok kawalannya. Hasil syaratan dapati bahawa pengawal keselamatan tersebut di bawah pengaruh alkohol. Faktor individu bertindak agresif seperti ini disebabkan pengaruh alkohol. Individu yang memberi respon yang melampau terhadap provokasi, jika kita bandingkan dengan mereka yang tidak mengambil alkohol, bagi individu yang mempunyai personaliti agresif ini didapati bahawa tahap keagresifan semasa mabuk adalah lebih rendah berbanding semasa tidak mabuk. Jadi bila akal dah tak betul, mereka dah tak peduli apa yang terjadi kepada anak-anak ataupun kesan daripada perbuatan mereka tu terhadap anak-anak. Yang ketiga, gagal mengawal nafsu seks. Kegagalan mengawal nafsu seks adalah punca utama berlakunya penderaan seksual terhadap kanak-kanak. Hubungan seks dengan kanak-kanak adalah tingkah laku di luar normal masyarakat dan agama. Bahkan jarang dilakukan oleh kaum lelaki yang normal. Maksudnya orang yang normal ni kan, dia tak akan buat benda macam tu sebab dia akan fikir bagaimana kesan terhadap kanak-kanak tu
Mereka melakukan hubungan seks dengan kanak-kanak ni selalunya terdiri daripada lelaki yang dia kurang yakin dengan kemampuan seksual. Tujuan mereka melakukan hubungan seksual ni adalah kerana mereka mempunyai kurang daya menolak, tidak kritikal dan mudah dipujuk. Seorang lelaki dewasa apabila berdepan dengan kanak-kanak dalam keadaan sedang bernafsu, tidak lagi menganggap kanak-kanak itu sebagai manusia, tapi merupakan objek atau alat memuaskan nafsu mereka. Lelaki ni juga akan melakukan hubungan seks dengan kanak-kanak ni kerana kegagalan mereka dalam mengadakan hubungan dengan wanita dewasa. Mereka merasakan tahap umur kanak-kanak mempunyai persamaan dengan tahap wanita dewasa yang dikenal mereka. Kalau kita lihat di Malaysia memang banyak kes yang sering kita dengar masih segar diingatan. Yang diperkatakan adalah kes, kalau kita pernah dengar, iaitu kes Nurin yang amat teruah, bahkan telah dibunuh dan disumbat dalam beg sukan yang diletakkan di sebuah pasar raya. Ini menunjukkan bahawa pelaku ni tidak mempunyai akal yang waras, tidak dapat berfikir, seolah-olah otak mereka telah beku kerana perilaku sedemikian. Faktor ni boleh dikaitkan dengan bangkitan seksual. Bangkitan seksual yang sederhana dapat mengurangkan tingkah laku agresif, tetapi bangkitan seksual yang tinggi pula dapat meningkatkan tingkah laku yang agresif. Tingkah laku seperti ini berpunca daripada stimulus erotik, iaitu seperti gambar lucah yang dapat menghasilkan dua kesan, iaitu meningkatkan bangkitan dan mempengaruhi keadaan perasaan sama ada negatif atau positif pada waktu itu. Walau bagaimanapun, bagi bahan erotik yang kuat akan menghasilkan tahap bangkitan tinggi dan tahap perasaan negatif yang tinggi, dan akan menyebabkan berlakunya keagresifan tu meningkat. Maknanya kalau gagal mengawal nafsu seks ni boleh menyebabkan berlakunya merupakan antara punca berlakunya amal sosial terhadap kanak-kanak. Sekian saja daripada saya. Saya serahkan kepada rakan saya untuk membentangkan slide seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Nabilah binti Muhammad Nasri, I18203123. Okey. Kita lihat berkaitan kesan kepada masyarakat, iaitu memberi pendedahan pengetahuan awal, peka terhadap perubahan tingkah laku kanak-kanak, menitik berat komunikasi antara ibu bapa dan anak-anak, pemantauan rapi perhubungan sosial kanak-kanak, dan kemudian mengubah stigma yang wujud. Okey. Kita lihat bahagian pertama, iaitu memberi pendedahan pengetahuan awal. Okey, di sini ibu bapa ni penting untuk mereka memainkan peranan untuk memberi pendedahan awal kepada anak-anak mereka untuk mengelak daripada anak-anak mereka terjebak ataupun menjadi mangsa kepada isu amal seksual ini. Okey, di sini juga kanak-kanak akan lebih berhati-hati ataupun peka terhadap persekitar mereka untuk melihat dengan siapa yang mereka perlu bergaul ataupun dengan siapa yang mereka tidak sewajarnya untuk bergaul. Kemudian kita lihat berkaitan peka terhadap perubahan tingkah laku kanak-kanak. Okey, di sini kanak-kanak ini akan mungkin bertindak untuk mendiamkan diri mereka atas apa yang berlaku terhadap diri mereka. Berkemungkinan kanak-kanak yang berusia 12 tahun ke atas mungkin memahami perkara ini dan bertindak untuk mendiamkan diri. Dan berkemungkinan kanak-kanak kecil baru berusia awal persekolahan, mungkin mereka tidak faham perkara ini untuk mereka mengolahkannya atau bercerita dengan orang lain. Okey, di sini penting untuk ibu bapa itu ataupun masyarakat luar untuk lebih peka sama ada kelainan ataupun perubahan tingkah laku kanak-kanak ini, untuk kita tahu tindakan selanjutnya untuk kita lakukan. Okey, kemudian menitik berat komunikasi antara ibu bapa dan anak-anak. Okey, dengan komunikasi yang baik antara ibu bapa dan anak-anak ini akan memudahkan anak-anak bercerita berkaitan aktiviti harian mereka, sama ada dengan siapa mereka bergaul ataupun akan lebih terbuka untuk bercerita daripada mengelak. Okey.
Okey, ini juga satu langkah untuk ibu bapa ini mengelak daripada anak-anak mencari orang baru ataupun pengganti untuk bercerita hal diri mereka kepada orang lain. Okey. Kemudian kita lihat pemantauan rapi perhubungan sosial kanak-kanak. Okey, di sini pemantauan ini boleh dilakukan secara zahir, nyata ataupun alam maya. Okey, secara zahirnya kita boleh lihat berkaitan perhubungan mereka dengan guru-guru di sekolah ataupun rakan-rakan mereka secara nyata. Okey, perhubungan di alam maya ini mungkin melalui aplikasi Twitter, Instagram ataupun TikTok dan sebagainya. Untuk ibu bapa atau masyarakat lain lebih peka berkaitan perhubungan sosial mereka dalam alam maya, sejurus itu boleh menapis elemen-elemen yang tidak sewajarnya ada supaya anak-anak mereka tidak terjebak menjadi mangsa amang seksual ini. Okey, kemudian mengubah stigma yang wujud. Okey, stigma ni maksudnya macam pemikiran ataupun pandangan. Okey, pandangan masyarakat apabila perkara ini berlaku dalam induk sosial mereka, ini akan menjadi perkara aib. Justru mereka sering untuk tidak bercakap ataupun tidak membincangkan perkara ini dengan lebih mendalam. Okey, jadi perlunya untuk kita mengubah stigma ini daripada takut untuk berbicara berkaitan ini kepada lebih terbuka ataupun lebih membuatkan sesuatu tindakan baru untuk kita mempanteras isu ini daripada berleluasa. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin Nuralisa binti Abu Samah, nombor matrik I18203163. Okey, saya akan teruskan pembentangan bahagian saya iaitu perancangan intervensi dalam masyarakat. Okey, perancangan intervensi ni boleh dibahagikan kepada 3 bahagian iaitu keluarga, sekolah dan pendekatan umum untuk mengelakkan berlakunya penderaan seksual terhadap kanak-kanak. Okey, kesejahteraan keluarga ni sangat penting kepada kesejahteraan masyarakat. Seperti yang kita tahu, institusi keluarga juga pada masa kini terutamanya dalam kes penderaan seksual kanak-kanak dalam kalangan ahli keluarga amat membimbangkan. Antara cara untuk kita mengelak penderaan seksual kanak-kanak dalam keluarga adalah penghayatan agama. Penghayatan agama ni dia merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan berkeluarga. Okey, ibu bapa hendaklah mempunyai kesadaran agama yang tinggi. Ibu bapa juga hendaklah menitik beratkan ilmu fardu ain dalam kalangan anak-anak, seperti ibadah solat. Ibadah solat ni juga ibu bapa hendaklah jadikan ibadah solat ni sebagai keutamaan dalam keluarga. Seterusnya adalah hubungan kekeluargaan. Okey, hubungan kekeluargaan ni merupakan elemen yang memainkan peranan penting juga dalam menangani penderaan seksual kanak-kanak. Hubungan kekeluargaan ini bukan semata dilihat dari sudut saling berkomunikasi dengan baik sesama ahli keluarga, tetapi juga dapat dilihat menerusi pertalian ikatan perkahwinan yang sah. Okey, hubungan kekeluargaan ni melibatkan komunikasi juga. Komunikasi yang baik di antara anak-anak bersama ibu bapa juga merupakan elemen yang perlu ada dalam sesebuah keluarga. Dengan adanya komunikasi yang baik ni mampu melahirkan setiap anak-anak itu saling menghormati antara ibu bapa. Okey, yang ketiga adalah memiliki kemahiran keibubapaan yang secukupnya. Okey, ibu bapa hendaklah mempraktiskan kemahiran keibubapaan dalam pendidikan anak-anak. Okey, kita juga sebelum kita menjadi ibu bapa, kita hendaklah mempunyai kesedaran sebagai kita ni jadi ibu bapa, hendaklah menjadi pelindung kepada anak-anak kita. Ibu bapa juga hendaklah mengawal penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi untuk kita memantau apa yang dilayari oleh anak-anak kita di rumah. Okey, akhir sekali adalah penerapan pendidikan seksual kepada anak-anak. Okey, penerapan pendidikan seksual kepada kanak-kanak ni dia merupakan elemen yang penting juga di dalam sebuah keluarga untuk menangani penderaan seksual. Antara pendidikan seksual yang perlu dipupuk di dalam
di dalam rumah adalah menjaga batasan aurat, termasuk pendedahan sentuhan selamat dan tak selamat. Okey, perkara tersebut kita kena ajarlah anak-anak kita dari rumah. Okey, seterusnya juga kita sebagai ibu bapa hendaklah buat pengasingan tempat tidur anak berdasarkan jantina. Sebab benda ni kita kena terapkan dari kanak-kanak, kerana tidak berlakunya penderaan seksual kanak-kanak antara keluarga. Okey, kesimpulannya, elemen yang dinyatakan sebentar tadi mampu mencegah gejala penderaan seksual terhadap kanak-kanak di rumah. Sekian saja dari saya. Saya akan serahkan sambungan pembentangan saya kepada sahabat saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jamila binti Aziz, I18203060. Okey, saya akan menyambung poin yang seterusnya, iaitu di sekolah. Okey, macam yang kita tahu, pelajar akan mengambil masa yang lama di sekolah berbanding di rumah. Dan antara usaha-usaha yang dilakukan di sekolah ini merupakan salah satu usaha untuk menangani kes-kes seksual kanak-kanak di sekolah dan menjadikan sekolah ini adalah sebagai salah satu tempat yang paling selamat untuk mereka. Okey, yang pertamanya adalah dengan memberi pendedahan awal berkaitan dengan jenayah seksual kanak-kanak yang berlaku di sekolah. Okey, sebagai contoh, pihak sekolah boleh merangka satu program latihan kompetensi guru dan reproduktif dan seksual murid. Okey, program yang dijalankan ini adalah bertujuan untuk memberi pendedahan yang lebih jelas kepada kanak-kanak ataupun kepada pelajar supaya mereka lebih tahu tentang jenayah seksual yang berlaku dalam kalangan kanak-kanak ataupun dalam kalangan murid. Dan yang seterusnya adalah untuk mereka mengenal pasti mereka adalah pernah menjadi salah seorang mangsa kepada jenayah seksual ataupun tidak. Dan juga program ini juga dijalankan adalah untuk pihak sekolah ini menjalankan peranan serta tanggungjawab mereka dalam memastikan hak kanak-kanak itu terpelihara. Okey, yang seterusnya adalah merangka perancangan yang melibatkan ibu bapa supaya mendapat kesedaran tentang jenayah seksual ini dengan lebih jelas. Pihak sekolah perlulah bekerjasama dengan ibu bapa supaya ibu bapa mendapat maklumat dengan lebih jelas tentang jenayah seksual yang berlaku dalam kalangan kanak-kanak ataupun pelajar di sekolah. Kadang-kadang ibu bapa kurang berpengetahuan tentang jenayah seksual yang menyebabkan mereka kurang mempercayai anak mereka jika anak mereka mengaku sebagai salah seorang mangsa kepada jenayah seksual kanak-kanak. Dan perancangan yang dijalankan bersama pihak sekolah ini akan dapat membuktikan dan juga menjelaskan kepada ibu bapa tentang jenayah seksual kanak-kanak ini, tentang penjelasan tentang jenayah seksual kanak-kanak. Dan seterusnya, unit kaunseling dan bimbingan memain peranan yang penting dalam menyampaikan maklumat tentang jenayah seksual kanak-kanak. Unit kaunseling dan bimbingan adalah merupakan salah satu unit yang penting di dalam sekolah untuk mereka mengetahui, untuk menyampaikan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan jenayah seksual yang berlaku dengan dalam sekolah, dan juga boleh menyebarkan maklumat tentang bagaimana cara mengatasi jika mereka menjadi salah seorang mangsa seksual, dan juga cara untuk mereka memberitahu kepada pihak yang berkenaan untuk mereka mengambil tindakan yang seterusnya jika mereka menjadi salah seorang mangsa kepada jenayah seksual kanak-kanak.
Seterusnya ialah melalui pendekatan umum. Pendekatan umum ini adalah pendekatan yang digunakan dalam pelbagai cara ataupun secara amnya lah dalam masyarakat. Okey, yang pertamanya adalah pendekatan digital tangani penderaan seksual kanak-kanak. Okey, pendekatan digital ini merupakan pendekatan yang digunakan melalui Instagram, Facebook, Twitter dan sebagainya. Dalam pendekatan ini, ianya merupakan salah satu usaha untuk memberi kesedaran ataupun memberi maklumat kepada masyarakat mengenai isu-isu yang berlaku berkaitan dengan penderaan seksual kanak-kanak yang terjadi dalam era ini. Okey. Dan usaha yang dilakukan adalah dengan menyebarkan maklumat ataupun dengan menyebarkan poster-poster yang berkaitan dengan jenayah seksual yang berlakulah, yang sedang berlaku dalam negara kepada masyarakat. Okey, yang seterusnya adalah menjalinkan kerjasama bersama dengan NGO untuk menangani jenayah seksual kanak-kanak ini. Pihak NGO boleh bekerjasama dengan UNICEF, iaitu NGO yang dikhususkan kepada kanak-kanak untuk membuat kempen tangani jenayah seksual kanak-kanak yang berlaku ini. Okey, mereka boleh bekerjasama dalam merangka pelan tindakan ataupun kempen kesedaran yang boleh diwawarkan kepada masyarakat betapa pentingnya menjaga kanak-kanak supaya hak kanak-kanak ini terpelihara dan betapa pentingnya untuk memberi kesedaran kepada masyarakat untuk menjaga kanak-kanak dan untuk mereka mengetahui tentang jenayah seksual yang berlaku dalam kalangan kanak-kanak itu sendiri. Okey, sekian itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama saya ialah Mio Muhammad Muklis bin Mio Osman. Okey, kita akan lihat juga pula peranan kaunselor dan prosedur-prosedur yang kita perlu hadapi bagi menangani kes gangguan seksual kanak-kanak. Yang pertama ialah kita mendapatkan laporan daripada mangsa dengan kita melihat kalau dekat sini mengenal pasti simptom awal dan perbezaan tingkah laku dan emosi mangsa. Kita dapat lihat daripada bahasa tubuh mereka. Kalau perbezaan tingkah laku ni kita melihat bahasa tubuh, bagaimana emosi mereka, dan kita cuba tafsirkan mengikut terapi-terapis yang dah dikuasai untuk melihat keadaan mereka. Yang kedua, berjumpa dan sesi kaunseling dijalankan. Yang ini mengambil kira pelbagai aspek seperti dari rakan-rakan mangsa, bentuk fizikal mangsa dan lain-lain. Rakan-rakan mangsa ni merujuk kepada bagaimana hubungan mangsa dengan rakan-rakan yang lain. Manakala bentuk fizikal ini merujuk ada tak kesan-kesan yang mencurigakan yang ada pada tubuh mangsa. Contohnya lebam ke, ataupun sebaliknya kesan-kesan yang mencurigakan yang boleh yang membawa tanda-tanda awal kanak-kanak ini mendapat gangguan seksual. Okey, yang ketiga pula, jika tiada sebarang bukti, maka kes akan digugurkan. Namun sebaliknya, kalau berlaku kes tersebut, kaunselor bersama pihak sekolah perlu meneruskan dan melaporkan kepada pihak-pihak yang berkenaan. Yang pertama sekali ialah melaporkan kepada pihak keluarga ataupun ibu bapa mahupun penjaga, akan membantu pihak keluarga dan penjaga beri bimbingan untuk menghadapi kes ini secara profesional. Okey, ibu bapa mahupun penjaga akan melaporkan ini kepada pihak polis agar pihak polis akan menjalankan siasatan dan tindakan. Dan guru besar yang ini pihak sekolah pula, guru besar dan pengetua sekolah akan membuat laporan kepada pejabat pelajaran daerah dan jabatan pelajaran negeri untuk maklumkan kes ini dan meminta pandangan ataupun nasihat
secara terbuka dan pelbagai bentuk dimensi agar pihak keluarga dan pihak kaunselor mahupun pihak sekolah akan dapat sama-sama menangani kes ini dengan baik. Guru besar atau pengetua membuat laporan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jabatan Kebajikan Masyarakat ni di samping membantu kaunselor, membantu pihak sekolah, membantu keluarga, ia juga Jabatan Kebajikan juga berperanan untuk membantu mangsa, memulihkan mangsa, kerana mangsa yang menghadapi gangguan seksual ini akan menghadapi satu trauma atau fobia yang berat. Jadi banyak pihak perlu turun padang, sama-sama berganding bahu untuk memulihkan mangsa, membantu mangsa memulihkan dirinya. Dan seterusnya ialah sesi kaunseling diteruskan dan laporan penuh kaunseling akan disediakan. Maksudnya kaunselor akan membuat laporan penuh dan rekod-rekod akan disimpan mengikut etika kaunseling yang telah termaktub dalam etika kaunseling Malaysia. Dan keempat pula, memastikan sesi kaunseling diteruskan sekurang-kurangnya sekali seminggu. Hal ini dapat membantu membantu mangsa melihat perkembangan semasa mangsa, bagaimana beliau menghadapi perkara tersebut, kes tersebut. Kaunselor juga perlu sentiasa berhubung, mendapatkan maklum balas daripada ibu bapa, penjaga, guru-guru mahupun rakan-rakan, kerana tindak balas ataupun maklumat orang lain ini juga penting bagi seseorang kaunselor, kerana maklumat ini sangat penting, kerana ada kalanya kanak-kanak ini berwatakan berlainan di tempat yang lain. Contohnya berjumpa depan kaunselor, dia akan ada watak yang macam ni. Jumpa ibu bapa, dia ada watak yang ini, emosi yang begini. Jumpa guru, jumpa rakan-rakan, watak dia begini, emosi dia begini. Jadi maklum balas daripada orang sekeliling mangsa amat penting bagi kaunselor atas tujuan untuk meneroka mangsa dan memastikan isu mangsa dapat diselesaikan. Siapa yang selesaikan? Mangsa itu sendiri. Yang keenam pula ialah kaunselor perlu memastikan kebajikan klien dijaga dan etika kerahsiaan klien dijaga dan diutamakan. Kaunselor perlu memastikan kebajikan. Kebajikan ini ialah sentiasa menanya khabar, cuba ambil berat dari masa ke semasa. Kalau kanak-kanak ini memerlukan perhatian, kasih sayang dan sebagainya. Dan setakat itu saja perbatangan kami pada malam ini. Kita doakan agar kes ini dijauhkan dalam negara kita, kerana impaknya amat dahsyat pada masa yang akan datang. Kerana kanak-kanak ataupun remaja mahupun pemuda-pemuda adalah aset utama negara, iaitu senjata utama untuk negara terus berganjak langkah demi langkah ke arah kemajuan dari masa ke semasa. InsyaAllah, wallahu alam. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.